Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika saya sedang berada di bumi Madinah Al-Munawarah baru-baru ini, saya telah mendapat perkhabaran iaitu ahli Parlimen Bukit Gantang yang suka melompat tu, yang kata tu, Syed Hussein tu kan, telah menyebut di dalam parlimen beliau telah meminta peruntukan tambahan lebih kurang 30 juta ringgit untuk kawasan beliau. Tetapi tak dapat sampai ke sudah. Di mana beliau telah melahirkan kekesalan. Minta cara elok pun tak dapat, minta cara kasar pun tak dapat, tak tahu nak minta cara mana lagi dah. Which is saya rasa macam, tak tahulah, mungkin dah dapat lah aku sekarang ni kan. Sebab nampak gayanya sekarang dia begitu galak menyerang Perikatan Nasional, galak menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya lah jangka hayat kata ini tak lama. Sama ada kata ini akan mati kena letrik dek budak, ataupun mati kena makan dek ular, ataupun mati kena gelik dek kereta. Sebab itulah orang pernah sebut mati kata. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita cuma doakan yang baik-baik sajalah kepada penduduk Bukit Gantang. Kesian dia orang dapat MP suka lompat-lompat macam ni kan. Tak tetap pendirian langsung, nak buat macam mana? Tetapi bukan itu yang saya nak ceritakan dekat sini tuan-tuan sekalian. Syed Hussein tu tak penting pun bagi saya sebenarnya. Tapi yang paling penting ialah rakyat di tempat-tempat pembangkang ini yang dinafikan peruntukan mereka. Sama ini kita ingat, PMX tidak bagi peruntukan sekiranya kalau peruntukan itu dapat kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. PMX selalu kata, kalau nak peruntukan kita akan salurkan kepada tempat yang sepatutnya. Kita tak akan salurkan kepada pembangkang, tak akan salurkan kepada MP-MP pembangkang sebab nanti dia akan guna untuk bayar TikTokers, akan guna untuk beri Mercedes dan macam-macam lagi lah tuduhan-tuduhan yang sentiasa diutarakan oleh orang-orang kerajaan perpaduan madani ini. Tak apalah, tak ada masalah macam tu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini dekat Parlimen, ahli Parlimen Bagan Serai iaitu Ustaz Idris Ahmad telah menyatakan satu perkara yang sangat-sangat mengejutkan. Ini videonya. Kalau peruntukan tak nak bagi tak apa. Pasal karenanya peruntukan ni konon-kononnya dituduh fitnah kami beri kepada TikTok. Tak apa. Tapi biarlah peruntukan ini ada di kawasan kami. Maksud dia, sekarang ni kami datang ke parlimen ini, setiap hari jabat kami didatangi oleh rakyat di sebelah sana. Ada yang kadang-kadang nak hantar ke hospital, yang nak buat rawatan di hospital. Kita suruh pergi kepada JKM. JKM kata tak ada peruntukan. Kita pergi kepada Baitul Mal. Semalam ada satu kes. Rumah nak kena halau dah. Kena sewa lebih kurang 1,500 tak bayar. Dah tertonggak. Dia nak minta saya. Kita suruh pergi Baitul Mal. Baitul Mal bagilah RM100. Dia pun tak ada kemampuan kerana banyak sebagainya. Sebab itu kita harapkan. Tak apa, tak ada masalah. Wang tu boleh letakkan di JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak apa. Ataupun di Baitul Mal. Atau di daerah. Asalkan rakyat dapat cukup. Bukan untuk kami. Kami boleh bagilah. InsyaAllah boleh bagi. Zakat RM50, RM100. InsyaAllah boleh bagi. Tapi tak cukup. Tak sepadan apa yang mereka perlukan. Maka sebab itu kita harapkan. Biarlah apa yang penting mekanisme ini diberikan kepada mereka yang sepatut. Kalaupun takut sangat nak beri pada kami. Dan kami juga boleh kalau beri ke letak di pejabat kami. Letak pegawai SPR di pejabat kami untuk uruskan bagaimana peruntukan di tempat kami. Kami rela. Jabat kami bukan buka 24 jam, 25 jam. Bamat. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak betapa peruntukan itu bukan sekadar tidak disalurkan melalui ahli Parlimen Pembangkang. Yang itu kita boleh fahamlah. Tetapi tidak disalurkan kepada jabatan-jabatan kerajaan pun. Macam Kemas, macam JKM, macam apa-apa sahaja jabatan kerajaan yang memang tugasnya untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat, mereka pun tak dapat apa-apa peruntukan. Tak ada duit. Jadi macam mana ini wahai PMX? Macam mana ini wahai Kerajaan Perpaduan Madani? Takkanlah anda hendak menghukum rakyat dekat sesuatu tempat tersebut dengan tidak langsung menyalurkan peruntukan melalui jabatan-jabatan yang sedia ada. Kalaulah, macam kita katakan tadi, kalaulah anda tak nak salurkan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang, takut nanti disalahgunakan duit itu dan sebagainya, ataupun takut nanti anda tak dapat political mileage, fine. Kita boleh faham, tak ada masalah. Politik macam tu kita tahu sangat dah. Reformasi dah lama tu kubur. Jadi kita tak heran benda-benda macam tu sebenarnya. Tetapi kalau sampai peruntukan itu tidak sampai kepada jabatan-jabatan di bawah kerajaan pusat, macam Kemas, macam orang kata apa, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan macam-macam lagi, ini memang berat bang. Sangat-sangat berat. Nampak macam kerajaan ini menghukum para pengundi yang mengundi ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Adakah ini merupakan politik yang sihat tuan-tuan sekalian?
Dan setakat ini, saya tidak mendengar lagi sebarang penafian daripada mana-mana pihak dalam kerajaan perpaduan madani ini akan apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Idris Ahmad. Ya, Ustaz Idris sebut dalam parlimen. Jadi anda kata kalau kenyataan itu tidak betul pun tidak boleh diambil tindakan. Tetapi benda ini boleh dirujuk kepada jawatan kuasa parlimen dan juga boleh dijawab di luar dewan, tak ada masalah. Tetapi saya tak dengar pun apa-apa respon yang menafikan atau menyanggah kata-kata Ustaz Idris tersebut. Bermaksud, mungkin kita boleh katakan perkara itu perkara yang betul. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Idris itu adalah benda yang betul. Dan jika benda itu betul-betul terjadi, memang malang sekali tuan-tuan dan puan sekalian, rakyat negara ini, rakyat Malaysia yang membayar cukai, yang mengundi, yang memang ada segala hak untuk mendapatkan apa sahaja peruntukan dekat negara kita ini, dinafikan hak mereka hanya kerana dendam politik, hanya kerana sakit hati bila rakyat di kawasan tersebut mengundi pihak pembangkang. Jangan anda lupakan, wahai kerajaan perpaduan madani, di dalam satu-satu kawasan pembangkang itu ada juga ahli-ahli anda, ada juga mereka yang mengundi anda. Kalau anda buat macam itu, tak bagi peruntukan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang sepatutnya menyalurkan bantuan, anda bukan sekadar menghukum orang-orang yang mengundi Perikatan Nasional, tetapi anda menghukum orang-orang yang mengundi anda juga. Adakah itu adil? Dengan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin menyeru kepada kerajaan perpaduan madani ini. Sekiranya kalau betul lah apa yang disebutkan oleh Ustaz Idris itu, saya minta sangat, tolong berhenti, jangan buat macam tu. Kalau anda memang tak nak bagi peruntukan itu kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, tak ada masalah. Silakan. Nak buat macam mana? Macam saya katakan tadi, segala janji anda dalam manifesto ke luar manifesto ke, semua itu boleh dibakul sampahkan. Reformasi anda boleh diketepikan begitu saja. Tak ada masalah. Kita faham. Tetapi tolong jangan sampai anda mendera rakyat bila orang kata apa, jabatan-jabatan kerajaan itu pun tak dapat peruntukan daripada anda. Rakyat itu tak bersalah. Ini negara demokrasi. Mereka bebas untuk memilih siapa sahaja mereka suka. Dan anda sebagai kerajaan yang memegang duit rakyat, anda tidak sepatutnya menghalang rakyat daripada menikmati duit rakyat itu sendiri. Itu kekejaman dan kezaliman namanya, wahai tuan-tuan puan sekalian. Dan kezaliman ini biasanya tidak akan dapat bertahan lama. Adakah anda berfikir bahawa dengan menafikan peruntukan-peruntukan itu akan menyebabkan rakyat rasa macam, Allah, aku nak undilah kerajaan lepas ni? Jangan fikir begitu, tuan-tuan puan sekalian. Kerana itulah baru-baru ini Tuan Guru Haji Hadi telah memetik ayat ke-7 surah Al-Munafikun berkenaan dengan orang-orang munafik yang cuba untuk memujuk dan juga menghasut orang-orang Ansar agar tidak memberikan peruntukan dan bantuan kepada orang-orang Muhajirin dengan harapan orang Muhajirin ini akan meninggalkan Rasulullah SAW. Ini yang tengah berlaku, tuan-tuan sekalian, dekat negeri ini. Tapi bila Tuan Guru Haji Hadi cakap macam tu, ada pihak kepanasan. Kenapa kepanasan? Sebab benda itu tengah berlaku sekarang dan siapa yang makan cili memang akan terasa pedasnya. Tetapi itulah, tuan-tuan sekalian, nak cakap lebih-lebih nanti takut kita pula disaman, nanti takut pula kita yang akan dilaporkan polis kerana cuba untuk menghasut. Ini bukan hasutan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini menyatakan kebenaran bagi pihak rakyat. Dan sekiranya kalau kerajaan perpaduan madani ini berhasrat untuk mentadbir dengan clean untuk tempoh berapa lama lagi, menang PRD lagi akan datang, anda tahu apa yang patut anda lakukan. Bersikap adillah kepada rakyat. Tetapi sekiranya kalau anda tetap dengan perangai anda, dengan menunjukkan betapa lagak anda membalas dendam itu dan ini dan sebagainya, tunggu sajalah nanti. Rakyat bukan sekadar tidak mahu mengundi anda, tetapi mereka akan bertanyakan soalan ini di depan muka anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?